adalah yang pertama yang pertama untuk memberi kefahaman dan pengetahuan tentang asas kesempurnaan solat. Yang kedua, memberi kefahaman dan memperkukuhkan praktikal dalam kaedah asas solat seperti rukun qauli. Dan yang ketiga untuk menjawab permasalahan dalam aspek solat. Jadi, tanpa membuang masa lagi, saya menjemput pengisi kita pada malam ini, iaitu Prof. Maria Dr. Muhammad Suki Osman, untuk memberikan pengisian mengenai praktikal kaedah solat dan asas kesempurnaan dalam solat. Sebelum itu, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Okey, jadi saya persilakan Ustaz Syafiq. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis kita, iaitu saudara Wan Syauqi, moderator kita, dan juga sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama berada dalam satu program keilmuan yang mana mudah-mudahan ianya memberi kebaikan yang banyak kepada kita, sebab kita nak bincang satu perkara yang sangat-sangat penting yang sinonim juga dengan kehidupan kita, iaitu tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan solat, perkara yang berkaitan dengan solat, dengan kita kata inspirasi solat lah, Muslim Startup Man ni. Dan terima kasih kepada MPP UPM, Majlis Program Pelajar, dengan kerjasama Bahagian Hal Ehwal Pelajar, BHAP, Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowment Wazan UPM, serta PMI, Persatuan Mahasiswa Islam UPM, yang mengadakan Inspi Salat ni bagi program Muslim Startup Man khusus buat mahasiswa UPM. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apapun insya-Allah kita akan bincang perkara-perkara yang berkaitan dengan solat, dan mungkin lepas pada tu saya akan membuka ruang juga kepada semua yang hadir pada malam ini bersama-sama saya. Saya tengok partisipan ni ada lebih kurang 291 sekarang ni. Alhamdulillah, anda boleh bertanya soalan, kita boleh berinteraksi insya-Allah. Dan saya ada sediakan juga slide, tapi saya tak tahulah kalau pihak teknikal akan memaparkan slide itu. Apapun insya-Allah kita akan start lah tentang perbincangan kita ni. Kita ada sampai pukul 11 insya-Allah. Jadi saya akan bentangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan solat. Lebih kepada malam ni kita bincang soal teori. Lepas pada tu insya-Allah nanti kita akan bincang pada siri yang kedua tentang rukun qauli, tentang Fatihah. Dan yang ketiga, kita akan pergi kepada lebih perbincangan yang lebih kita kata soal jawab yang lebih luas lagi lah. Namun begitu, malam ni pun saya akan buka ruang juga kepada semua, terutama pelajar, untuk bersoal jawab insya-Allah. Kalau ada beberapa soalan yang berbangkit insya-Allah di hujung nanti. Dan sebab apa kita bincang tentang solat ni? Saya sebut di sini dalam slide yang saya sediakan, yang dibentangkan sini, ke arah kesempurnaan solat. Sebab apa? Kita dah solat dah sekarang ni, tapi kita tak tahu sempurna ataupun tak sempurna. Itu persoalan dia. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran,
qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah qad aflahal mu'minun, mendapat kemenangan orang yang beriman ni, orang yang berjaya, orang beriman yang berjaya. Yang mana mereka itu khusyuk dalam solat mereka. Makna solat mereka sempurna. Solat mereka cantik. Sebab tu kita, siapa pun kita, solat ni satu ibadat yang kita kena jaga, yang kita kena pelihara dengan baik. Sebab tu kita tak sebut menunaikan solat, tidak. Kita sebut mendirikan solat. Dia ada beza makna tu. Dari sudut ada ussalah dengan iqamatus salah. Dalam konteks bahasa Arab ada beza makna. Sebab tu kalau kita lihat ayat Quran, Allah Ta'ala sebut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi persoalannya kalau kita lihat dalam masyarakat kita, ada orang yang solat tetapi dia tetap melakukan perkara mungkar. Jadi di mana signifikannya apa yang Allah Ta'ala sebut itu? Allah Ta'ala kata, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi ada orang solat dia buat mungkar juga, sebab apa? Maka di situ kita lihat ayat tu kena lihat secara menyeluruh. Dalam surah Al-Ankabut itu Allah Ta'ala sebut sebelum ayat itu, sebelum Allah sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, Allah sebut wa aqimis salah. Tu ayat tu. Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat. Dirikan salat. Maka sesungguhnya salat yang didirikan itu mencegah seseorang daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Maka di situlah nilai mendirikan salat. Mendirikan salat ni para ulama kata melaksanakan salat itu dengan sempurna, yang bermula dengan wuduknya yang cantik, salatnya yang cantik, kena dengan rukun dan syarat, khusyuknya yang cantik. Maknanya salat yang ada kualiti. Sebab tu saya sebut ke arah kesempurnaan salat. Kalau setakat solat ni hari ni, alhamdulillah perkembangan bab solat ni dah ramai dah yang solat. Tetapi sejauh mana sama ada kita mendirikan solat ataupun kita menunaikan solat semata-mata. Kalau kita tunaikan solat tapi kita tak dirikan solat, memang di situ solat yang tak didirikan, yang tidak dilaksanakan dengan sempurna, solat itu tak dapat jaga seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita buat juga benda maksiat, maka kita kena cek balik kat mana solat kita. Kat mana solat kita. Jadi, kita nak baiki solat kita. Sebab apa pun, sahabat-sahabat sekalian, pelajar-pelajar sekalian, Nabi kata, awwalu ma yuhasabul abdu yawmal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang akan dihitung oleh Allah ialah solat. Jadi, siapa pun kita, bila mana Nabi kata, awwalu ma yuhasabul abdu yawmal qiyamah. Di akhir akhirat kelak, perkara yang pertama akan dihitung ialah solat. Jadi maknanya kalau solat itu berjaya, insya-Allah yang lain boleh berjaya. Kalau solat fail, kita bimbang yang lain pun lagilah fail. Sebab tu siapa pun kita pemimpin negara ke, kita pemimpin persatuan ke, kita pelajar ke, kita lecturer ke, kita doktor ke, kita engineer ke, kita pemandu teksi ke, kita penerai getah ke, siapa pun kita wajib mengutamakan solat untuk dilaksanakan dengan cara yang penuh dengan kualiti. Itu menjadikan satu keutamaan yang kata solat itu. Sebab itu dalam hadis juga menyatakan bahawa as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Man aqamaha faqad aqamad-din. Sesiapa yang mendirikannya, maka dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang meninggalkannya, bermakna dia meruntuhkan agama. Sebab itu kalau kita baca dalam surah Al-Ma'un, Allah sebut apa? Wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah. Wail ni maksud dia celaka, binasa. Ataupun disebut oleh Al-Imam As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durrul Manthur, wail ni wadin fi jahannam. Satu wadi, satu lembah dalam api neraka jahannam. Jadi fawailul lil musallin, neraka wail lah, celakalah bagi orang sembahyang. Siapa ni orang sembahyang? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai daripada solat mereka.
Lalai daripada solat ni makna apa? Disebut dalam tafsir Ibnu Kathir, disebut dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Imam Al-Qurtubi. Maksud lalai daripada solat itu ialah mereka yang meninggalkan solat. Yang melengah-lengahkan solat sampai keluar waktu. Jadi maknanya mereka mendapat kecelakaan wala'iyyazubillah. Sebab itu pelajar-pelajar sekalian, malam ni insya-Allah dengan masa yang ada ini kita akan bincang macam mana kita nak ke arah pelaksanaan kesempurnaan solat kita macam mana. Baik, boleh buka slide yang pertama. Okey. Saya nak tekan ke? Okey, saya tekan. Okey. Yang pertama kita sebut tentang taharah. Taharah. Sebab apa? Miftahus salah at-tahur. Kunci kepada salat itu adalah kebersihan. Sebab tu saya sentuh sikit bab taharah, bab bersuci, tapi tak sentuh banyaklah. Sebagai satu mukadimah bab suci ni. Sebab apa? Sebab dia prasyarat yang utama kepada mendirikan salat. Bahkan bukan setakat suci kebersihan wuduk yang kita tumpukan, kesucian hati kita. Kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala biar hati kita suci. Sebab itu kalau boleh setiap kali kita ambil wuduk jangan lupa doa. Doa selepas wuduk tu pun kita kena jaga. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Itu antara doa dia kan? Yang kita baca kan, bermula dengan syahadah lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikan aku di kalangan orang yang bertaubat. Mohon ampun pada Allah. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku di kalangan orang bersih, suci. Maknanya suci itu bukan sekadar lahiriah saja, tapi suci batin kita. Kita nak menghadap Allah, nak salat ini. Wa ja'alni min ibadaka salihin, jadikan aku di kalangan orang yang saleh. Baik. Bersuci ikut istilah syarak ni apa? Perbuatan yang apabila dilakukan akan mengharuskan solat didirikan. Atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan hukum solat, sama seperti berwuduk kepada siapa yang tidak berada dalam keadaan wuduk, mandi kepada siapa yang diwajibkan mandi, dan menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan tempat. Jadi syarat kita nak solat dengan sempurna ni, yang pertama sekali adalah suci lah. Suci ni ada dua. Yang pertama suci dari suka kotoran hissiyah. Hissiyah ni yang kita nampak. Najis ada dekat baju, kita kena bersih dulu, cuci dulu, basuh dulu. Kan? Kemudian najis ada dekat badan, kena suci. Najis ada dekat tempat, kena suci. Itu bersih dari sudut kekotoran hissiyah. Satu lagi maknawiyah. Maknawiyah ni hati kita nak kena bersih juga. Kan? Dan dalam konteks bersuci, taharah dalam konteks syarak ni adalah perbuatan yang mengharuskan solat. Jadi sama ada ambil wuduk ataupun mandi wajib lah. Kedua-duanya itu. Baik. Kemudian next, depan-depan ni kita nak kita kata nak cepatlah. Okey. Islam sangat mengambil berat terhadap bersuci dan kebersihan. Ia dapat dilihat dalam firman Allah yang memerintahkan berwuduk untuk mendirikan salat. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Itu perintah Allah Taala. Ketika mana kamu nak solat, hendaklah kamu faghsilu wujuhakum. Kamu basuh muka kamu. Wuduklah satu-satu yang Allah sebut. Kan, basuh muka, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq, tangan sampai ke siku basuh, wamsahu bi ru'usikum, sapu sebahagian kepala, wa arjulakum il ka'bain, basuh kaki sampai ke buku lali. Baik. Kemudian dalam konteks kalaulah kita kena mandi, maka kita kena mandilah. Dan kebersihan terbagi pada dua, iaitu batin dan juga zahir. Maknawiyah dan juga hissiyah. Maknawiyah itu makna apa? Suci batin kita daripada syirik, dosa dan maksiat. Kita salat ni maknanya kita nak membersihkan diri kita ni daripada sebarang syirik pada Allah. Kita tunduk hanya kepada Allah Ta'ala. Itu kata bersih batin kita. Dosa-dosa kita tak mau, maksiat kita nak buang. Sebab apa? Solat itu insya-Allah dapat jaga diri kita daripada perbuatan maksiat. Apatah lagi sebagai seorang pelajar. Seorang pelajar ni dia dekat dengan ilmu. Bila dekat dengan ilmu ni, dia kata Imam Syafi'i kan, wa arsyadani wa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Guruku bagi tahu padaku bahawa ilmu tu cahaya. Ilmu tu nur, cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi.
cahaya Allah ni tak akan diberi kepada orang yang asi, orang yang derhaka kepada Allah, orang yang melakukan maksiat. Jadi kita sebagai seorang pelajar, kita berada dengan ilmu. Ilmu itu cahaya. Jadi ilmu itu nur. Untuk mendapatkan cahaya ini, kita pastikan supaya kita membersihkan diri kita daripada sebarang dosa dan juga maksiat. Baik. Yang kedua, hissiyah. Hissiyah ni makna suci daripada segala hadas dan najis. Jadi sebelum kita solat, kita diwajibkan untuk berwuduk. Untuk berwuduk, untuk menghilangkan najis daripada badan kita, tempat kita ataupun pakaian kita. Next. Seterusnya, wuduk. Saya sebut ringkas-ringkas aja, wuduk ni dari segi bahasa diambil daripada perkataan wada'ah. Wada'ah ni makna apa? Elok dan berseri. Sebab tu kalau orang yang selalu jaga wuduk dia, insya-Allah itu awet muda. Awet muda. Dia akan berseri-seri muka dia, insya-Allah. Jadi kalau kita batal ambil. Kalau boleh kita sentiasa nak ada dalam wuduk. Ada orang ambil batal sajalah. Kalau dia fed up tak payah ambil lah. Jadi kita cuba memastikan kita sentiasa buat dalam wuduk. Pelajar-pelajar sekalian, kalau kita buat dalam wuduk ni, kita nak solat di mana pun boleh senang. Kita atas motor pun kita boleh solat. Atas motor, solat sunat. Solat sunat lah, kalau solat wajib kena berhenti. Atas motor ni, kita nak solat duha kan. Nak pergi kelas contohnya. Nak pergi kelas. Jam kelas pukul 9. Lepas setengah naik motor. Allah tak semayang lagi duha. Sambil atas motor, kita boleh solat duha. Solat sunat tak ada masalah. Nabi SAW pernah solat di atas kenderaan. Ikutlah. Nabi duduk atas unta tu pergi mana pun tak ada masalah. Jadi kita juga boleh solat atas motor sebenarnya. Tapi dengan syarat kena ada wuduk lah. Sebab tu kalau boleh kita sentiasa ada wuduk. Dan wuduk tu kita sebut tadi daripada wada'ah, iaitu berseri-seri. Elok dan berseri-seri. Jadi maknanya kalau boleh kita nak sentiasa berwuduk. Dari sudut syarak, apa itu wuduk? Perbuatan mengalirkan air pada anggota tertentu beserta dengan niat. Perbuatan mengalirkan air pada anggota tertentu beserta dengan niat. Okey, itu dari sudut syarak dia. Dan saya sebut tadi firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, bila mana kamu hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kamu hingga ke siku, wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kamu sehingga kedua buku lali. Wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kamu berjunub maka mandilah. Yang tadi wuduk, yang ni mandi wajib. Jadi itu Allah sebut dalam Al-Quran. Tentang mandi Allah sebut, tentang wuduk pun Allah sebut. Baik, next. Seterusnya, dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, apabila menyifatkan wuduk Rasulullah, dia telah melihat Rasulullah berwuduk, baginda berkumur, memasukkan air dalam hidung, basuh muka 3 kali, basuh tangan kanan hingga ke siku banyak 3 kali. Begitu juga tangan satu lagi berkiri, lalu menyapu kepalanya, bukan dengan air lebihan tangannya tadi, yakni dengan yang baru, dan akhirnya basuh kedua kaki. Jadi dalam hadis ini menggambarkan yang rukun dan juga yang sunat. Sebab kumur-kumur itu semua sunat. Kan? Okay, next. Okey, cara wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tengok secara ringkas. Yang pertama, niat. Innamal a'malu binniyat. Sebelum itu saya nak sebut rukun wuduk ni ada 6. Ada 6. Okey, kita ingat betul-betul. 4 basah 2 kering. 4 basah 2 kering. Maksud apa? 4 basah tu yang nak kena air. 2 kering tak kena air. Ingat itu cukuplah. Iaitu 4 basah itu disebut dalam Al-Quran ayat tadi. Allah sebut apa? Faghsilu wujuhakum, basuh muka. Pertama, basah kena air. Yang kedua, wa arjulakum wa aydiyakum ila marafiq, tangan sampai ke siku. Tu yang kedua, duduklah tangan. Basah kan? Yang ketiga, wamsahu bi ru'usikum, sapu sebahagian kepala. 3. Yang keempat, wa arjulakum ila ka'bain, basuh kaki sampai ke buku lali. Itu 4. Maknanya 4 ini rukun yang melibatkan basah kena air. Lagi 2 rukun wuduk. Niat tak kena air lah. Niat dan juga tertib.
Niat juga tertib. Niat tu berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu berasaskan kepada niat. Jadi itu. Dan juga tertib tu, tertib itu berdasarkan ayat Quran yang ikut tertib dan juga berdasarkan apa yang Nabi lakukan. Nabi tak pernah melainkan ikut tertib. Jadi tertib itu rukun. So tambah 2 lah. Quran tadi 4. Kemudian daripada hadis 2. Jadi 6 rukun wuduk. Selain daripada itu, semuanya adalah sunat. Selain daripada 6 itu adalah sunat wuduk. Baik, mari kita tengok cara wuduk Rasulullah yang sempurna, gabungan antara yang wajib dan juga yang sunat. Yang pertama, niat. Niat tu rukun, wajib. Yang kita sebut tadi, innamal a'malu binniyat. Nak niat apa? Niatlah hati je. Aku ambil wuduk pun dah cukup dah. Nak lafaz tak apa, tak lafaz pun tak apa. Ataupun aku angkat hadas kecil pun boleh. Yang kedua, membaca bismillah. Membaca bismillah. Itu sunat. Baca bismillah ini adalah sunat. Baik, next. Seterusnya, ni cara wuduk Rasulullah lah. Rasul tunjuk pada kita. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Tangan ni sekadar pergelangan tangan. Itu. Ini juga sunat. Sekadar pergelangan tangan ini sunat. Yang keempat, berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung sebanyak 3 kali. Ini juga sunat. Cumanya berkumur-kumur dan masuk air hidung tu perlu disekalikan atau dibezakan. Baik, ada 2 pandangan sini. Yang paling terbaik dengan satu air itu, sebahagian kita masuk mulut, sebahagian lagi kita masuk dalam hidung. Lepas tu kita buang, kita buang dua-dua. Begitu. So 3 kali. Mulut, hidung. Mulut, hidung, mulut, hidung. Itu yang paling terbaik mengikut apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tetapi kalau kita rasa susah, tak ada masalah, kita separatekan dia. Kita kumur dulu 3 kali, barulah kita masuk hidung 3 kali. Okey. Kemudian, Nabi buat apa? Basuh muka sebanyak 3 kali. So, basuh muka itu rukun. 3 kali itu sunatlah. Basuh muka. Yang seterusnya, membasuh kedua tangan hingga ke siku sebanyak 3 kali. Ini juga rukun. Yang ketujuhnya, menyapu semua kepala bagi lelaki dan bahagian depan kepala bagi wanita bersekali dengan 2 telinga sekali sahaja. Jadi maknanya sapu kepala ni yang wajibnya sapu sikit pun cukup dah. Kepala, sapu kepala bukan sapu rambut ya. Jangan silap faham. Quran kata wamsahu biruusikum. Sapu sebahagian kepala. Sebahagian kepala ni maknanya kita letak mana-mana lah kat mana kepala kita ni. Cuma ada rambut atas kepala. Bila rambut atas kepala, tidak ada masalah kita sapu atas rambut. Rambut yang ada kawasan kepala. Kita bukan sapu rambut, sapu kepala. Tapi kerana ada rambut, maka kita sapu rambut ada kawasan kepala. Ada orang yang faham sapu rambut. Kalau rambut panjang tu, dia pun ambil rambut panjang tu, yang berjuntai-juntai itu, dia pergi basuh. Dia pergi sapu. Tak sah. Sebab rambut tu berada di luar kepala. Maka tidak sah. Jadi mesti rambutnya ada kawasan kepala. Satu. Yang kedua, sunatnya mana-mana sikitnya. Yang wajibnya sikit ya. Mana-mana tempatlah dalam kawasan kepala ni. Yang sunatnya kita ambil semua macam Nabi ajar. Kita letak situ, tarik ke belakang, tarik balik ke depan. Macam tu. Tarik ke belakang, tarik balik ke depan. Jadi kita menyapu seluruh kepala itu adalah sunat. Okey. Kemudian kita kedua telinga ni adalah sunat. Next. Seterusnya. Yang ke-8. Membasuh kedua kaki hingga ke buku lali, ini adalah rukun, wajib, sebanyak 3 kali. Dan juga berdoa selepas pada itu. Dan disebut dalam hadis, tidak ada seorang pun daripada kamu yang berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya. Kemudian dia membaca doa, hak saya baca tadilah. Ni baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kat situ pun bolehlah. Melainkan dibukakan kepadanya pintu-pintu syurga yang 8, lalu dia boleh masuk dari mana-mana pintu yang dipilihnya. Kalau dia mengamalkan doa tersebut, subhanallah. Itu hadis sahih tu, riwayat Muslim. Jadi maknanya jangan kita tinggal doa tu. Lepas wuduknya kita menghadap kiblat kalau boleh, kita pun baca doa tu. Kita baca tasyahud dan kita baca doa. Jangan meninggalkan doa. Rugi sangat-sangat. Benda boleh dapat pahala banyak. Bahkan disebut dalam hadis ni dibuka kepadanya
pintu-pintu syurga, boleh masuk mana-mana pintu syurga, subhanallah. Jadi kita jangan tinggalkan amalan itu. Dan yang ke-10, semua ini hendaklah dilakukan secara tertib dan berturutan atau bersambung. Baik, maknanya kita buat secara tertib. Wuduk tu ikut tertib. Tertib tu makna apa? Ikutlah susunan. Basuh muka dulu, baru basuh tangan. Jangan basuh kepala dulu, baru basuh muka. Atau terbalik, tak boleh. Kan? Itu tertib. Baik, seterusnya kita lihat. Takkan perkara batal solat dah perkara yang membatalkan solat. Ini daripada yang asal ke ya. Sebab saya pun tak sempat nak tengok semula dia punya slide tu kan. Baik. Betul lah. Disilap sebenarnya para batal solat patut duduk belakang sekali. Tapi tak apalah bila oleh kerana ada dah kita tengoklah sikit patutnya kalau batalkan solat ini patut duduk belakang. Tapi oleh kerana di depan, okey, no problem, tak ada masalah. Patut kita cerita bab solat dulu. Ini bukan perkara batalkan solat ni. Dia perkara batalkan wuduk. Silap, subhanallah. Patut duduk heran pasal apalah perkara yang batalkan solat. Perkara yang batalkan wuduk. Ini silap tulis. Betul kan? Boleh betul, terus betul kan? Duduk heran apa kita tak cerita bab solat, kita bab wuduk, tiba-tiba perkara batalkan solat. Itu pening kepala tu. Baik, itu kesilapan teknikal lah. Okey, minta maaf kesilapan tersebut. Baik, perkara yang membatalkan wuduk. Ini kita nak tengok. Antara perkara yang membatalkan wuduk ialah apa? Keluar sesuatu melalui qubul atau dubur. Tak kira keluar apa pun. Keluar air ke, keluar angin ke, keluar batu ke, ada semua ada kira membatalkan wuduk. Yang kedua, tidur yang tidak tetap papan punggung. Kita tidur menyengit. Biasa kalau tidur betul membatal wuduk lah. Yang tetap papan punggung macam mana? Kita duduk betul. Kita duduk, punggung kita betul-betul dekat lantai. Kita terpejam sikit. Itu tak apa, itu tak batal. Tapi jangan sampai lena. Kalau lena kita pun tak sedar dah kita buat apa kan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, hilang akal. Dengan sebab mabuk, pitam, sakit, gila. Jadi maknanya hilang akal ni gila, pitam, dia batal wuduk. Kemudian yang keempat, menyentuh kubul atau dubur dengan tangan tanpa berlapik. Contohnya kalau kita ada adik kita nak basuh berak dia kan. Kita pun guna tangan, kan? Sentuh kemaluan dia, maka batal wuduk. Baik, begitu juga berlaku sentuhan kulit antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. Ini juga batal wuduk menurut mazhab Syafi'i. Dan yang keenam, murtad. Okey. Murtad batal semualah, bukan takat wuduk je, semua batal. Okey. Seterusnya, next. Falsafah. Falsafah solat kita tengok sikit. Okey, bab wuduk tu dah selesai. Bab wuduk dah selesai. Kita ambil sikit saja bab wuduk sebagai kita kata muqaddimah, sebab miftahus salat at-tahur kita sebut tadi. Kunci kepada solat itu kebersihan dan kesucian. Maka kita bincang sikit bab wuduk. Sekarang kita pergi kepada solat. Apa falsafah dia? Solat ni ibadat khusus yang terhebat kesannya dalam diri seseorang. Solat yang diterima dapat dilihat kesannya dalam diri individu muslim. Sebagaimana firman Allah, inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya dengan melaksanakan solat dapat mencegah seseorang daripada melakukan perkara keji dan mungkar. Surah Ankabut ayat 45 yang saya dah cerita dah tadi. Okay, next. Kita tak perlu panjang sangat. Kan? Namun perlu dipahami, solat yang mampu melahirkan kesan tersebut hanyalah yang dilakukan dengan sempurna dan dihayati sepenuhnya. Maksudnya apa? Yang saya nyatakan tadi, solat yang didirikan. Solat yang menepati rukun dan syarat serta dilakukan dengan khusyuk pasti dapat mencegah seseorang daripada melakukan maksiat dan kemungkaran. Okay, next. Okey, apakah hikmah solat ni? Ni kita tak bincang panjang sangat sebab hikmah ni kita boleh fikir, kita akan jumpa. Pertamanya meningkatkan perasaan ubudiyah. Bila kita sujud pada Allah Ta'ala tu kita rasa perhambaan kita kepada Allah. Yang keduanya masa untuk bertaubat dan berserah kepada Allah. Kita bertaubat itu maksud apa? Tabayatubu taubah.
Taubat itu maksud kita kembali kepada Allah. Jadi itulah waktu salat kita kembali pada Allah. Yang ketiga, makanan akidah. Akidah kita nak kena ada makanan. Solat tu makanan dia. Yang keempat, pengurusan masa. Solat itu ada waktu-waktunya. Seterusnya menunjukkan time management itu. Kita kena susun waktu kita nak solat. Sebab ada waktu subuh, ada waktu zuhur, asar, maghrib, isyak. Maka dia juga membentuk diri kita yang menyusun waktu-waktu dalam kehidupan kita. Kemudian hikmah dia pembersihan jiwa dan rohani daripada solat tersebut. Kemudian kesihatan fizikal. Hari ni kita bincang bab COVID-19 kan. Digalakkan kepada kita untuk kita basuh tangan selalu. Kita nak solat memang kita basuh tangan. Jadi maknanya kesihatan fizikal tu dapat melalui solat itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat ada satu buku yang dikeluarkan oleh Universiti Melaya, iaitu solat dari perspektif sains. Dia bincang, dia buat kajian tentang bagaimana solat itu memang dapat memberi kebaikan yang banyak kepada fizikal. Banyak. Macam-macam lah kesihatan fizikal ni. Boleh tengok buku. Panjang. Kemudian latihan kepimpinan ada dalam solat. Macam mana kita sebut latihan kepimpinan? Iaitu ada imam, ada makmum. Bagaimana makmum ni dia kena ikut imam. Dia tak boleh langgar. Kecuali kalau imam itu dia bercanggah. Dia naik rakaat kelima. Waktu tu makmum kena tegur. Subhanallah. Nampak tak? Latihan kepimpinan. Kalau pemimpin dia buat benda betul, makmum wajib ikut. Wajib ikut. Tiba-tiba imam buat benda salah. Pemimpin buat benda salah. Makmum tegur. Makmum tegur. Tapi kalau imam tetap nak buat salah juga. Tetap buat salah. Maka waktu itu makmum mufaraqah. Kan? Ada latihan kepimpinan yang ada dalam salat. Kalau kita hayati betul-betul. Panjanglah cerita dia. Tapi kita nak tengok sikit sebenarnya. Kemudian bab menutup aurat dalam salat. Jadi kalau salat tutup aurat, takkan luar salat tak tutup aurat. Lagi-lagilah kita kena tutup aurat. Kan? Baik. Next, seterusnya. Syarat-syarat wajib salat. Baik. Siapakah yang diwajibkan salat? Yang pertama Islam, orang Islam. Kalau bukan Islam tu, yalah. Islam pun tak kan nak cerita buat salat macam mana? Yang kedua baligh. Baligh. Kalau tak baligh lagi solat dia sah tetapi dia tak wajib solat. Solat, kalau dia solat dia tetap sah tapi tak wajib. Tak wajib. Sebab apa? Sebab bila tak baligh ni akal dia belum sempurna. Yang ketiga berakal. Tak gila. Kalau gila ni maknanya dia tak wajib solat. Lepas tu kita, kalau siapa tak mau solat tak apa, kena jadi gila. Dia tak wajib solat. Ada orang yang malas nak solat kan. Malas solat, tak apa. Kamu jadi gila, kamu tak payah solat. Sebab apa? Kalau kamu tak gila, kamu berakal, kamu wajib solat. Okay, next. Syarat sah solat. Ada beza tadi kan? Tadi syarat wajib solat. Islam berakal baligh. Ini syarat sah solat. Syarat sah solat ni kemaknanya kalau tak ada benda ni tak sah solat. Walaupun dia wajib solat tapi kalau tak kena dengan syarat sah, walaupun dia solat tapi tak sah. Yang pertama, suci daripada hadas dan najis. Kena suci lah. Suci pakaian, suci badan, suci tempat. Yang kedua, mengetahui masuk waktu solat. Kita tak boleh solat di luar waktu. Solat kita tidak sah. Masuk waktu, tengok jam dulu. Tengok waktu dulu. Okey. Yang ketiga, menutup aurat. Wajib tutup aurat. Kan? Laki-laki atau pusat lutut itu paling kurang, wanita seluruh tubuh kecuali muka dan pergelangan tangan. Yang keempatnya menghadap kiblat. Solat ni ada arah tuju dia iaitu kiblat. Itu jadi kita kena melakukan perkara-perkara ini untuk menjadikan solat kita sah. Okey. Next. Kemudian ni apa ni? Silap ni. Next. Tiba-tiba melakukan perbuatan okey, saya pun sebab apa dia tiba-tiba yang tu ya. Sebab soalan dia macam tak ini sikit, tak apa nak kenal sikit dia punya perbahasan dia. Tiba-tiba dia terus kepada sebelum tu apa tadi? Nombor 2 kan. Macam ada something missing saya rasa. Kan? Ni perkara yang membatalkan solat. Perkara yang membatalkan solat. Mungkinlah ada something yang missing kot, kita tak perasan. Okey. Perkara yang membatalkan solat, iaitu melakukan perbuatan atau pergerakan luaran yang banyak lebih 3 kali dan berturutan. Itu batal solat. Next. Kemudian
gugur salah satu daripada syarat solat, antaranya berlaku hadas sama ada kecil atau besar sebelum salam pertama secara sengaja atau tidak. Nah, ini membatalkan solat juga. Kalaulah ketika mana kita solat tiba-tiba berlaku hadas, keluar angin, maka batal solat. Kecuali orang yang berpenyakit. Penyakit salasul baul. Penyakit salasul baul ni kencing tak lawas, ataupun orang penyakit darah keluar istihadah, ada orang yang angin keluar tak berhenti, maka di tengah solat keluar juga air kencing itu dimaafkan. Tapi bagi orang ini dia ada syarat dia yang khusus. Syarat khususnya bagaimana? Kalau orang yang kencing tak lawas ni, di mana air kencing selalu keluar. So kalau dia nak solat, pakai tak sah lah sebab dia kata air kencing selalu keluar. Jadi okey, dia ada cara dia. Iaitu, dia pertama sekali setelah masa waktu, dia bersihkan tempat keluar najis, kemudian dia pakai elok-elok, balut elok-elok, kemudian dia ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, dia pun solat. Waktu solat keluar, dimaafkan. Dimaafkan tak apa. Cuma nanti masuk waktu baru pula nanti, waktu solat yang semula, dia kena buat balik macam tu. Dia kena bersihkan tempat najis, kemudian dia ambil wuduk, kemudian baru dia solat. Setiap waktu tu dia kena buat macam tu. Okey? Next. Terkena najis yang tidak dimaafkan, sama ada pada badan, pakaian atau tempat solat tanpa sempat dibuang atau dielakkan serta-merta. Jadi maknanya apa? Maknanya kalau najis itu kena, contoh tarik jejak, jatuh, kita pun jentik. Okey, selamat dah. Dia tak lekat lagi. Tapi kalau biar tarik burung, meresap nak jentik macam mana lagi dah, dia meresap kat baju kita, maka batal solat lah. Sebab ada najis, dia menghalang solat kita. Kemudian aurat terbuka secara sengaja, walaupun ditutup serta-merta, atau tidak sengaja tapi sempat menutupnya serta-merta. Baik, aurat ni kalau kita buka dengan sengaja memang batal lah. Tapi biasanya siapa nak buka aurat dengan sengaja? Tu solat kan? Dia tak sengaja. Contohnya kita tengah solat bawah kipas. Kipas tu dia punya besar, zak pusing. Ya, orang perempuan ni lah, telekung dia zap terkeluar. Telekung dia. Kaki rasa sejuk, ya betul. Apa sejuk sangat ni? Rupanya kena kipas. Dia pun cepat-cepat tarik. Sah solat dia. Tak apa. Tak ada masalah. Sebab dia pertama aurat tu terbuka tak sengaja, yang kedua dia tarik cepat-cepat. Sah. Tapi kalaulah terbuka aurat, dia pun rasa angin kena kaki, sedap sejuk, sedap pula. Dia pun tak tarik, seronok biarkan bagi sejuk kan. Kena pula musim panas, maka itu batal salatnya kerana terbuka aurat. Okey, next. Dada terpesong daripada kiblat dalam keadaan sedar. Dada terpesong. Bukan muka, kalau muka tak apa lagi. Dada, sebab dada kena menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau kita pesong dengan sengaja, terpesong lah, kadang kita sedar kita terpesong, maka batallah solat kita. Kemudian orang yang bersolat jadi gila, pengsan atau mabuk semasa melakukannya. Jadi itu juga membatalkan solat. Okey, next. Berlaku kepincangan pada salah satu rukun solat, seperti mengubah niat dengan berazam untuk keluar daripada solat, atau menggantungkan tamat solat dengan sesuatu perkara, itu juga membatalkan. Contohnya, kita berniat untuk keluar daripada solat, ataupun kita menggantungkan niat. Kalau ada orang telefon lagi, aku nak angkat telefon lah, aku nak berhenti solat, maka automatik solat itu dah batal. Sebab niat ni dia kena jazam, dia kena pasti. Dia tak boleh menggantungkan seumpama itu. Okey, next. Syak pada niat takbiratul ihram atau pada jenis solat yang diniatkan. Kita syak. Kita syak. Tadi ni kita niat solat apa ya? Kita syak. Aku ni rasa tadi aku solat isyak tadi aku niat maghrib rasanya. Kan? Itu juga membatalkan. Sebab apa? Sebab innamal a'malu binniyat. Amalan itu mesti berasaskan niat. Begitu juga orang yang merasa ragu-ragu atau syak sama ada telah memutuskan solat ataupun jarang-jarang berlaku lah benda macam ni. Okey, next. Sesuatu rukun diputuskan dengan sengaja, seperti melakukan i'tidal sebelum sempurna rukuk secara tamakninah. Okey. Baik, sebelum saya nak memanjangkan tentang isu perkara yang batalkan solat ni, saya nak sebut tentang rukun solat. Rukun solat ni sesuatu yang kita kena buat. Dia tak boleh tampung dengan sujud sahwi.
Kalau kita tak buat rukun solat, maknanya solat kita tak sah. Itu keadaan dia. Dan kita kena tahu rukun solat tu apa. Saya dapat banyak soalan orang tanya. Antaranya baru ni ada orang tanya, Ustaz, wajib dah kita baca doa iftitah masa solat sunat? Tengok soalan dia. Ustaz, wajibkah kita baca doa iftitah masa solat sunat? Saya kata kat dia yang pertama, soalan tu tak pernah tepat. Sebab apa? Wajibkah baca? Sedangkan doa iftitah bukan rukun, dia sunat. Saya tahu maksud dia tu, dia nak bagi tahu kita kalau kita solat sunat nak kena baca doa iftitah. Biasa kita solat fardu kita baca doa iftitah kan. Nah, solat sunat boleh kita kena baca tak? Itu soalannya tu. Tapi soalan dia kata wajibkah kita baca doa iftitah? Maka di situ kita kena faham doa iftitah memang tak wajib. Solat fardu pun tak wajib doa iftitah. Bukan nanti solat sunat. Solat fardu pun tak wajib doa iftitah. Jadi di sini kita kena membezakan antara mana yang wajib, mana yang sunat. Jadi dalam solat ni dia ada rukun dia. So kita kena tahu rukun. Sebab rukun-rukun ini adalah sesuatu yang kita tak boleh tinggal. Dan kita kena buat dengan betul, dengan tepat. Kalau kita tinggal rukun, salah satu rukun, ataupun kita buat dengan cara tak tepat, maka solat kita batal. Tak boleh nak tampung. Baru ni ada juga orang tanya saya, Ustaz, kalau kita terlupa rokok, boleh tak kita ganti dengan sujud sahwi? Jawapannya tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab sujud sahwi itu hanyalah menggantikan sunat ab'ad. Tapi kalau yang rukun, tak boleh ganti sujud sahwi. Itu. Baik. Jadi rukun ni, solat ni ada 3. Rukun solat ada 3. Dia kata, Ustaz, bukan 13 kan? Memanglah kita rangkumkan pada 3. Apa 3 itu? Yang pertama qalbi, yang kedua qauli, yang ketiga fi'li. 3 itu. Qalbi, qauli, fi'li. Okey. Baik. Apa itu qalbi? Qalbi itu rukun yang melibatkan hati. Qalbi itu maksud hati. Qauli, rukun yang melibatkan perkataan, sebutan, lafaz. Itu qauli, qaul. Fi'li, rukun yang melibatkan perbuatan. So rukun ni ada 3 ni, tak lari pada 3 ni. Melibatkan hati, qalbi, melibatkan pertuturan qauli, melibatkan perbuatan fi'li. Jadi qalbi, qauli, fi'li. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama rukun qalbi. Rukun qalbi ni rukun yang melibatkan hati. Apa dia? Satu saja, iaitu niat. Innamal a'malu binniyat, setiap amalan berasaskan niat. Dan satu benda yang saya nak sebut, kadang-kadang orang kita buat niat ni lah yang payahnya dia nak masuk gear. Kan? Payah sangat. Sebab apa? Sebab dia nampak niat itu yang nak sebut usalli fardal maghribi, itu dia anggap niat. Itu bukan niat, itu lafaz niat. Itu baca pun tak apa, tak baca pun tak apa. Itu tak ada masalah. Niat ini an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat tempatnya dalam hati. Bila tempat dalam hati ni, dia tak ada suara, dia tak ada bahasa, dia tak ada lafaz, dia tak ada bunyi, dia tak ada huruf, dia tak ada semua benda tu. Sebab niat itu kehendak. Kehendak tu mana ada bahasa. Sebab ta'rif niat, qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Kehendak untuk melakukan sesuatu, diikuti melakukannya. Kehendak melakukan sesuatu, diikuti melakukannya. Itu dia panggil niat. Jadi kehendak kita tak perlu sebut apa-apa. Kita ingatlah hati kita, aku nak salat maghrib. Aku nak salat fardhu maghrib. Itu kehendak kita. Adapun usalli itu tambahan saja. Kita nak usalli pun tak apa, tak usalli pun tak apa. Tetapi kalau usalli kita menyebabkan kita was-was, tu jangan usalli. Kita ganggu orang. Ada orang yang usalli usalli far. Kacau kalau itu. Kalau macam tu susahlah, kan? Diganggu orang sebelah. Memang ada kes pun, ada orang refer pada saya. Dia kata, Ustaz, saya waktu tu solat maghrib, orang sebelah saya waktu tu solat rapat-rapat ni, sebelum pandemik ni. Orang sebelah saya ni, Ustaz, dia duk usalli 15 kali. Saya nak khusyuk pun tak boleh. Dia duk usalli fardal maghrib. Sampai saya tengah solat pun saya baca salah. Saya baca macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Bismillah pun jadi maghrib. Kan? Ini masalah orang was-was. Kalau was-was dia kena faham bahawa tak wajib pun dia lafaz tu tak wajib pun.
Cukup sekadar dia niatlah hati dia. Dia nak buat apa? Aku nak solat. Solat apa? Solat fardu maghrib. Cukup. Solat apa? Solat maghrib. Maghrib hak mana? Fardu ke sunat? Fardu. Cukup. Dia kena niatlah hati dia yang tu je. Yang niat tu mana dia kena tahu kehendaklah hati dia, dia nak buat yang tu. Solat, aku nak buat apa ni? Aku nak solat apa ni? Maghrib. Maghrib mana? Fardu. Ikut imam tak? Ikut imam. Maknanya dalam hati dia tahu perkara itu, maka itu dinamakan niat. Bukan susah pun. Bukan susah pun. Bukan lafaz ni. Lafaz tu tambahan saja. Para ulama kata sunat lafaz kalau boleh mengukuhkan niat. Tapi kalau tak mengukuhkan niat, tak payah lafaz. Kan? Baik. Kemudian itu satu rukun qalbi. Niat. Lah hati kita. Masa mana kita nak niat? Masa takbiratul ihram. Sebab apa? Sebab dia punya ta'arif niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Kehendak melakukan sesuatu diikuti dengan perbuatan. Perbuatan yang pertama takbiratul ihram. Baik. Selesai kita buat rukun qalbi. Sekarang kita pergi rukun qauli. Rukun qauli ini rukun yang melibatkan lafaz, sebutan. Dia ada 5. Maknanya kita kena baca. Rukun qauli ini kita kena baca dengan menggerakkan mulut kita, lidah kita. Dulu timbul isu kata baca secara berbisik boleh ke tak boleh? Sebenarnya boleh. Tapi dengan syarat dia kena baca bagi tepat makhraj lah. Kalau tepat makhraj walaupun berbisik sekalipun boleh, asalkan dia termasuk dalam kaedah bacaan. Yang tak boleh ni tak kena dengan makhraj dia, memang tak boleh lah. Jadi kalau kena dengan makhraj, insya-Allah tidak ada masalah, boleh dilakukan. Yang penting baca. Janganlah hati. Lah hati dia tak pergi baca, dia senyap yang. Mulut ni tak gerak langsung. Apa dia? Takbiratul ihram kat mana? Maka tak sah. Sebab tu rukun qauli nak kena sebut. Ada 5. Apa dia? Yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni yang mana? Yang angkat tangan tu ke? Bukan. Angkat tangan tu bukan takbiratul ihram, itu sunat saja. Yang takbiratul ihram itu sebutan tu Allahu akbar. Itu yang takbiratul ihram. Ini kadang-kadang ramai orang confuse, pelajar-pelajar sekalian. Sebab tu kadang-kadang orang duk tipu yang ni, angkat tangan. Allah akbar. Dia suruh betul. Angkat betul-betul, jangan sengit, jangan apa. Yang ni sunat, sengit sikit-sikit tak apa. Tetapi yang rukunnya sebutan Allahu akbar itu rukun. Itu kena sebut bagi betul. Kalau sebut salah tak sah sembahyang. Contohnya apa? Dia sebut dipanjangkan Allahu akbar, tak sah solat. Sebab apa ustaz tak sah solat? Sebab maknanya sudah berbeza. Bila dia sebut Allahu akbar, maksud dia adakah Allah itu maha besar? Seolah-olah dia jadi syak wasangka pula. Dia tanya pula, apakah Allah itu maha besar? Tak betul lah gitu. Jadi memanjangkan tak boleh. Satu. Yang kedua, juga tidak boleh memanjangkan bar. Contohnya Allahu akbar. Tak boleh. Sebab apa? Maknanya juga berbeza. Akbar dengan dipendekkan bar, maksud dia maha besar. Allahu akbar, Allah maha besar. Tapi kalau kita panjangkan bar, kita sebut Allahu akbar. Akbar itu maksud dia gendang, tabla. Itu. Jadi maknanya Allah itu gendang. Berat ni. Tak sah salat tu. Sebab tu kita kena sebut bagi betul. Satu ketika, ni pengalaman saya lah dulu. Dulu saya rajin naik bas balik kampung. Dulu lah, cerita dulu. Masa tu ada Pudu, bukan Pudu Central, dia panggil Pudu Raya. Sekarang ni orang panggil Pudu Central. Saya naik bas turun dekat Pudu Raya. Di situ ada surau. Biasanya kalau saya daripada kampung naik bas waktu malam sampai KL ni, pukul 4 pagi lebih kurang. 3 pagi, 4 pagi. Jadi sebelum kita nak meneruskan perjalanan, nak datang Serdang ke, datang Bangi ke. Jadi, kita tunggu subuh dulu lah. Nak solat subuh dekat surau, dekat situ, kat Sembah tu. Sekali tu saya dengar Tok Bilal azan. Bilal azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini semerah padi punya azan. Kan?
Saya musah hati, macam mana tu Bilal ni azan macam ni. Lepas daripada solat saya jumpa dia. Saya tanya, tuan azan tadi kan? Ya, dia kata. Saya kata, boleh tak saya nak tegur sekejap? Saya nak tegur sikit boleh tak? Dia pun tengok atas bawah. Siapa ni nak tegur ni? Tapi oleh kerana saya minta izin nak tegur, dia pun bagilah. Saya kata, tuan tadi tuan salah azan. Sepatutnya dipendekkan akbar itu. Tak boleh memanjangkan sebab maknanya sudah berbeza. Bila saya bagi tahu tu, saya pun Assalamualaikum. Tak tunggu dia jawab lah. Sebab kita kadang-kadang nak dakwah ni, kita bagi tahu orang, kita nak orang mengaku depan kita. Oh, bukan senang nak mengaku depan kita. Manusia ni dia ada ego dia. Sebab itu tak penting dia nak mengaku tak mengaku. Yang penting mesej dah disampaikan. Itu. Tapi alhamdulillah beberapa bulan lepas tu saya sampai tempat yang sama. Orang yang sama azan, dia dah betul lah. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia semerah padi, dia tak semerah padi kan. Tetapi dia punya sebutan tu dah betul. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia pendek. Baik. Itu takbiratul ihram kita kena lafazkan. Lafazkan dengan telinga sendiri, bukan dengan telinga orang. Telinga sendiri pula telinga yang tak pekak. Kau telinga pekak tak dengar pun tak apa. Kan? Jadi itu. Itu satu. Allahu akbar. Yang kedua, baca Fatihah. Ini juga rukun. Baca Fatihah rukun qauli. Ni tajuk Fatihah ni insya-Allah. Ni kita akan postpone. Saya tak nak bincang panjang sebab tajuk Fatihah kita akan postpone, kita akan bincang pada 19 bulan. Minggu depan insya-Allah tajuk ni khusus bab Fatihah aja. Kita nak betulkan bacaan Fatihah sebab itu rukun qauli juga. Yang penting. Okey. Dan kalau boleh pada masa akan datang minggu depan ni kita nak perbetulkan bukan dekat Fatihah lah, kita nak perbetulkan rukun qauli. Hak 5 ni lah. Tapi dia punya yang paling panjang Fatihah lah. Okey. Yang kedua Fatihah. Yang ketiganya adalah tahiyat akhir ataupun tasyahud akhir. Tahiyat akhir ni sampai kat mana? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai kat situ. Tahiyat akhir. Sampai kat situ. Sebab tu kadang dia panggil tasyahud sebab di ujung dengan tasyahud kan, syahadah kan. Okey. Itu rukun qauli yang ketiga. Yang keempat, selawat pada Nabi pada tahiyat akhir. Selepas kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, itu sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Itu rukun yang keempat, rukun qauli. Yang kelimanya adalah bagi salam. Bukan yang berpaling tu. Berpaling tu sunat. Hak kita sebut tu rukun. Assalamualaikum warahmatullahi. Sunat kita paling ke kanan. Begitu. Hak paling tu sunat. Tak paling pun tak apa. Tapi sebut tu kena betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Baik. Itu rukun qauli. Ada 5. 1 campur 5 dah 6. Balance berapa? Lagi 7. 7 ni dekat rukun fi'li. Rukun fi'li apa? Yang pertama berdiri betul. Bagi yang mampu, kena berdiri. Tak boleh saja pergi duduk. Sekarang ni ramai juga solat duduk atas kursi. Kita cek balik, rupanya dia boleh berdiri. Cumanya dia cepat lenguh. Jadi dia solat duduk lah. Jawapannya solatnya tidak sah. Sebab apa? Sebab solat fardu ni dia kena ikut kemampuan. Kalau boleh berdiri, wajib berdiri. Pernah seorang sahabat ni nama dia Imran bin Husain. Sahabat Nabi. Dia mengadu dekat Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, kanat bi bawasir. Ya Rasulullah, aku ada penyakit buasir. Aku nak solat macam mana sakit. Nabi kata apa? Salli qa'iman. Solatlah kamu secara berdiri. Nabi tahu tak dia sakit? Nabi tahu kan? Nabi tetap suruh solat secara berdiri. Wa illam tastati'. Kalau kamu tak mampu, faqa'idan. Baru solat secara duduk. Wa illam tastati' fa'ala jambin. Kalau tak mampu duduk, baru solat secara mengiring atau berbaring. Jadi makna kena ikut step. Ikut kemampuan. Kalau kita mampu berdiri, wajib kita berdiri. Tak boleh kita duduk. Kecuali solat sunat lah. Solat sunat tak apa. Solat sunat boleh duduk walaupun mampu berdiri. Ini kita cerita ni solat wajib, solat fardu. Kena berdiri. Bagi yang mampu. Itu rukun yang pertama bagi rukun fi'li.
berdiri. Yang kedua, rokok berserta tamak ninah. Tamak ninah tu apa? Kita rokok tu ada waktu lah. Allahu Akbar, kita rokok. Subhana Rabbil Azim. Itu sekurang-kurangnya kita cepat baca. Itu kata tamak ninah lah. Ada orang Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, tak ada nak baca apa, tak ada nak kata apa. Baru dia touch naik boleh. Macam spring tu. Touch naik. Ini orang kata orang yang mencuri dalam solat. Nabi cukup marah. Seburuk-buruk pencuri ialah orang yang mencuri dalam solat, yang tidak ada tamak ninah. Dan saya pernah tengok sebenarnya orang yang solat macam tu, saya pernah tengok. Dia solat tu dia punyalah kelang kabut, kan? Cepat, maka tidak sah solat tersebut sebab tidak ada tamak ninah. Baik, yang kedua, yang ketiganya sujud atas 7 anggota. Sujud tu rukun. Sujud tu atas 7 anggota. Kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zab. Aku diperintahkan untuk sujud atas 7 anggota. Apa 7 anggota? Yang pertama dahi. Ini wajib dahi. Hidung sunat. Hidung sunat. Dalam mazhab Hanbali hidung wajib. Mazhab Syafi'i hidung sunat. Yang wajib dahi. Dan dahi ini mesti dibuka. Tak boleh tutup dengan kopiah. Tutup kopiah. Sujud atas kopiah tidak sah. Wanita sujud atas telekung tidak sah. Dia tak boleh sujud atas pakaian yang mengikuti kita. Hak duduk atas lantai tak apalah, sejadah duduk atas lantai tak ikut kita. Itu tak apalah. Ni hak ikut kita. Kopiah ikut kita. Telekung ikut kita. Baju ikut kita. Jadi maknanya hak ni kena buka. Satu-satunya anggota sujud kena buka hanyalah dahi sahaja. Adapun yang lain tak apa, tak buka pun. Contohnya apa? Anggota sujud ada 7 kan? Dahi. Lagi apa? Kedua tapak tangan. Ni pakai sarung tangan pun tak apa. Tak ada masalah. Hak goalkeeper punya pakai tu pun besar tu pun tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Kedua telapak tangan. Yang ketiga apa? Kedua lutut. So 1 cepuk 2, 3 cepuk 2, 5. Kemudian yang 6, 7 ialah kedua perut ibu jari kaki. Dipacakkan begitu. Jadi sujud atas 7 anggota. Jadi itu rukun. Rukun fi'li. Berdiri betul. Apa lagi? Rokok. Okey. Sebelum sujud lupa pula lepas rokok apa? I'tidal. I'tidal dulu. Itu juga rukun fi'li. I'tidal. Okey, dengan tamak ninah. Barulah pergi pada rokok. Yang keempatnya. Yang kelimanya duduk antara 2 sujud. Itu juga rukun fi'li. Yang keenamnya duduk tahiyat akhir. Nak duduk macam mana tak kisah, asalkan duduk je. Kan? Walaupun sunat duduk tawarruk, sunat, tetapi asalkan duduk okey. Yang keenam duduk tahiyat akhir, dan yang ketujuhnya apa? Yang ketujuhnya tertib ikut susunan. Jadi makna 7 campur 6 campur 1 13 rukun. Itu secara ringkaslah. Nanti kalau ada soalan boleh tanya pada saya ya. Baik. Kita balik cerita ni hak tadi. Perkara yang membatalkan solat. Sesuatu rukun diputuskan dengan sengaja. Seperti melakukan i'tidal sebelum sempurna rukuk. I'tidal dulu sebelum rukuk, kan? Atau menambah mana-mana rukun dengan sengaja seperti menambah rukuk ataupun sujud. Sujud 2 kali ya, ditambah 3. Maka batal lah. Kan? Ataupun memanjangkan rukun yang pendek dengan sengaja. Rukun pendek ni apa? I'tidal dengan duduk antara 2 sujud itu dikonsider sebagai rukun pendek. Kita saja memanjangkan i'tidal. Saja, tak ada sebab apa pun. Maka membatalkan. Okay, next. Makan dan minum semasa solat. Kita kata takkanlah tengah solat nak makan minum. Boleh jadi. Boleh jadi. Macam mana? Kita tadi baru lepas makan kari kepala ikan. Ambil wudu kumur-kumur dah. Tengah solat rasa lagi kat celah gigi kita tu ada berlubang. Kita korek-korek. Ada kepala ikan tadi. Daging ikan tu, isi ikan tu ada. Kita pun korek-korek keluar. Nak buang ke macam mana ni? Sayang pula. Sayang nak buang ni. Kan? Dah lah tadi beli mahal. Isi ikan ni. Kita pun telan. Telan kita dikira makan semasa solat. Batal solat kita. Kita kena buang. Tak boleh makan. Okay. Begitu juga orang yang minum. Minum macam mana? Dia minum sirap, dia tak kumur. Bila tak kumur, tengah solat rasa sedap. Sirap masuk dalam mulut. Masuk telan, masuk dalam perut. Kan? Tak boleh. Ketawa, berdehem, menangis, mengerang kesakitan yang dilakukan dengan sengaja hingga mengeluarkan bunyi.
Menangis. Menangis dengan sengaja, kau tak sengaja tak apa. Contohnya kita tengok, kita solat di Masjid Haram, Imam Mekah baca Allah. Bila dia baca ayat-ayat berkaitan dengan neraka, dia menangis, teresak-esak dah. Itu tak apa. Sebab dia datang dengan sendiri je, bukan sengaja buat. Tapi kita yang jadi makmum ni, kita tengok kiri kanan semua orang berkat menangis. Menangis. Kita pun, tak kalah kita pun. Kita menangis juga. Keluar suara. Batal solat kita. Sebab apa? Sebab kita sengaja mengeluarkan suara. Batal. Yang tadi tak sengaja, okey. Okey. Kemudian, macam itu juga berdehem. Kawan baru datang. Kita tengok, kawan kita memang sok-sok. Nak beritahu kita ada. Batal solat kita. Kemudian murtad. Murtad memanglah batal lah. Okey, next. Baik, habis dah. Tu dia maknanya terpotong dia punya. Saya rasa memang terpotong lah bahan tu daripada yang sepatutnya. Jadi apa? Jadi sikit pula. Kalau tidak banyak juga tu. Dia punya slide tu. Kalau yang ada dekat saya ni ada juga dalam komputer saya lah. Kan? Yang kalau saya tengok saya tengok mana dia. Memang kesilapan kat saya. Okey. Terputus. Okey. Betul lah. Maknanya terputus. Saya pun tak perasan, saya tak check balik kan. Tapi tak apalah, paling tidak pun kita dah bincang perkara-perkara yang berkaitan dengan solat, rukun solat, dan juga perkara yang berkaitan lah lagi pun. InsyaAllah macam saya sebut tadi, kita nak buka pada persoalan, nak lebih pada perbincangan supaya lebih bermanfaat. Sebab nak cerita pasal ini panjang sebenarnya. Panjang. Saya ada buku juga yang saya terbitkan, tak ada kat sini. Buku Kesempurnaan Wuduk dan Salat. Terbitan tahun lepas 2020. Ada buku yang saya menulislah. Satu lagi buku tahun 2021 ada juga Jom Sempurnakan Solat Kita. Tapi buku tu saya tak tulis, saya jadi penyemak, jadi editor kepada buku tersebut. Ada juga saya semak balik fakta-fakta dan sebagainya. Jadi buku tentang solat lah yang saya sempat hasilkan. Tapi buku terbaru saya ini, nanti kita kalau ada kesempatan, kita boleh buat diskusi buku ni. Buku terbaru saya baru 2 minggu terbit. Mukjizat Al-Quran dalam konteks bahasa dan sains. Tapi buku solat pun ada juga. Okey, apa pun, tak apa, saya serah balik pada pengurusi dulu untuk kita buka soalan, perbincangan dan sebagainya. Saya pasti mungkin ada banyak soalan-soalan yang nak dikemukakan. InsyaAllah kita boleh berbincang. Dipersilakan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Prof. Madya Dr. Muhammad Suki Osman atas pengisian yang padat dan bermanfaat tadi. Semoga kita dapat mengamalkan ilmu yang telah dipelajari sepanjang malam ini untuk kita gunakan di dalam sepanjang hidup kita. Kita memperbaiki solat kita. Seterusnya, saya ingin membuka sesi soal jawab kepada semua para peserta. Sekiranya para peserta mempunyai sebarang soalan, boleh open mic ataupun boleh tulis di ruangan chat yang ada pada Zoom ini. Ini daripada peserta. Okay, sekarang ni Ustaz ada soalan dari chat. Salam Ustaz, nak tanya kalau kita terbaca Al-Fatihah tanpa sengaja semasa tahiyat kemudian baru tersedar salah baca, dikira batal ke solat kita? Mungkin Ustaz boleh jawab terlebih. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Kadang-kadang dia ralit, dia lalai kan. Dia terlupa. Tiba-tiba tahiyat tu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Dia tahiyat ni. Tiba-tiba aku ni tahiyat ni. Baca Fatihah. Kita pun patah balik tahiyat. At-tahiyat. Tak apa dah. Maka tidak membatalkan solat kita kerana kita terlupa tadi. Kerana kita terlupa dan kita dapat cover balik. Yang batal tu kalau kita tak cover. Sampai lepas mayang dah,
baru kita teringat, lah tadi tahiyat dia aku tak baca tahiyat, aku je Fatihah, itu batal solat. Tetapi kalau kita sempat cover balik masa tahiyat itu kita baca tahiyat, maka tidak batal solat kita. Sebab apa? Sebab itu kerana terlupa. Dimaafkan. Okey. Okay, Ustaz. Untuk soalan yang seterusnya, Ustaz, kalau kita terbuat 2 kali duduk antara 2 sujud, dikira batal ke solat? Terbuat 2 kali, macam mana kita boleh duduk antara sujud 2 kali? Kan? Kalau kita antara 2 sujud 2 kali, makna kita sujud 3 kali lah. Betul tak? Duduk antara 2 sujud ni, dia duduk antara sujud. Jadi maknanya dia sekali saja. Yang kedua tu dia panggil duduk istirahat. Ataupun kita duduk juga ada istirahat tu, tak apa, dia tak membatalkan solat. Tak batalkan solat. Tambah-tambah lagi yang disebut tadi tak sengaja, dia terlupa, maka itu penambahan yang tak sengaja itu dimaafkan. Tapi kalau sengaja membatalkan. Itu kaedah dia. Wallahu a'lam. Okay, untuk soalan yang seterusnya, Ustaz, saya masih tak berapa faham tentang niat. Bolehkah masa dah nak mulakan solat, saya berdiri tegak dan baca lafaz niat. Lepas tu baca niat dalam hati sebelum takbiratul ihram. Baik, bab niat ni macam saya sebut tadi, dia kena baca. Niat ni kehendak yang ada dalam hati kita. Maka kita tak perlu baca sebenarnya. Tak perlu baca. Jadi okey ya, saya tengok apa soalan, saya cuba tengok dekat chatting nak memudahkan pengurusi kena baca satu-satu letih kat tu. Nampak macam banyak soalan, saya akan tak apalah, moderator saya ambil alih sekejap untuk soalan-soalan ni saya tengok terus, senang, tak memanjangkan masa. Kata Ustaz, saya masih tak berapa faham tentang niat. Bolehkah masa dah nak mulakan solat, saya berdiri tegak dan baca lafaz niat, lepas tu baca niatlah hati sebelum takbiratul ihram. Baik. Dia bukan kita nak baca sahaja aku solat fardu maghrib hati, bukan. Niat itu kehendak kita nak solat. Kita tahu kita nak solat apa, kita berdiri itu, kita tahu nak solat maghrib, Allahu Akbar, itu solat kita. Tak susah pun. Yang masalah kita duk ingat bahawa Allah saja aku solat maghrib, nak baca lah hati tu. Itu tak tepat. Sebab tu jadi was-was lah, jadi tak masuk gear lah. Kan? Dia niat tu, kita tahu tak kita nak buat apa? Itu nama dia niat. Kita kuliah malam ni, kita nak datangkan. Kan? Ada niat tak? Ada kan? Dengan ada niat, kita datang kuliah malam ni. Ada siapa-siapa sebut dah tadi? Melalukanlah hati tak? Sahaja aku datang kuliah pada malam ini. Ada tak? Tak ada kan? Itu niat. Niat tu kehendak. Okey, saya tengok seterusnya. Tengok sebelum tu ada soalan. Dia kata, Ustaz, contoh kalau kita kat timpak, lepas tu kita miss Zuhur, adakah kita boleh jamakkan waktu Zuhur kepada asar atau qada? Dia masuk dalam kaedah tadi, fawailul lil musallin tadi. Celaka bagi orang yang meninggalkan solat tadi. Jangan main-main lah, benda ni berat. Jangan saja ada golok timpak je kita tak solat. Jamak memang tak boleh, tapi kena qada lah, wajib kita qada. Wajib kita qada. Tapi perbuatan meninggalkan solat dengan sengaja itu hukumnya adalah haram. Ada orang kata pegang haiwan macam kucing akan batal wuduk. Tak batal wuduk kucing. Saya angkat kucing kata kat dia. Okey. Seterusnya, Ustaz, kalau kita mengantuk sangat dan termenguap banyak kali, batal ke Ustaz? Menguap tak batal solat. Cuma kalau mengantuk, elok kita tidur dulu. Tidur sekejap, lepas tu baru kita solat. Supaya dapat khusyuk. Kalau tidak, tak khusyuk. Kan? Okey, Ustaz, adakah perlu makmum untuk membaca Fatihah sekali sewaktu imam baca Fatihah? Tidak. Kita kalau solat jahar, solat yang dibaca dengan kuat, solat maghrib, subuh dan juga isyak, kita dengar imam baca Fatihah. Selesai imam baca Fatihah, baru kita baca Fatihah. Tapi kalau solat zuhur dan asar, kita baca sekali lah. Imam baca, kita baca. Sebab kita pun tak tahu imam nak baca waktu bila kan. Tapi kalau maghrib, isyak dan juga subuh, kita dengar dulu imam baca. Habis imam baca, barulah kita baca. Okey? Dan Fatihah itu wajib. Ustaz, kita tak boleh memanjangkan bacaan takbir. Jadi selepas sujud nak naik berdiri semula, kita baca pendek je lah. Boleh tak Ustaz bagi contoh cara nak takbir masa nak naik sujud? Panjang boleh, dekat perkataan Allah boleh panjang. Kita tak boleh panjang dekat mana saya sebut tadi, dekat tu. Allah tak boleh. Tu panjang tak boleh. Ataupun bar tadi, bar tak boleh. Tapi tengah-tengah Allahu Akbar itu boleh.
Allah tu boleh panjang. Tak apa. Yang tak boleh sebut panjang tak boleh, ataupun bar itu tak boleh. Depan dan belakang tak boleh, tengah boleh. So kita boleh Allahu Akbar. Berdiri kan. Itu tak ada masalah. Okey, kena faham konsep dia. Ustaz, kalau kita tengah solat, kucing mengganggu kita dan menggeselkan badannya, apa hukum solat kita? Kerana ada yang kata bulu kucing najis. Baik, dia sebenarnya kucing termasuk dalam haiwan yang duduk dengan kita. Maka para ulama kata tidak najis. Walaupun kalau ikut fiqahnya memang bulu yang keluar daripada haiwan yang kita tak boleh makan dagingnya, dia kira najis. Anggota-anggota yang keluar daripada yang terpisah daripada haiwan yang tak boleh makan dagingnya. Namun begitu dalam konteks kucing ni, oleh kerana dia umumul balwa, duduk dengan manusia, maka dimaafkan, tidak membatalkan. Okey. Ustaz, saya ingin bertanya berkenaan perkara batalkah solat. Batalkah solat, betul ke angin dari farash boleh membatalkan solat? Wahal angin farash selalu keluar setiap kali solat. So kena solat banyak kali ke macam mana? Ya, batal solat kalau angin tu keluar melalui jalan depan. Dia sama ada jalan belakang atau jalan depan, batal. Tapi kalau dia jenis orang yang selalu keluar, angin tak berhenti, keluar selalu, maka dia masuk dalam kaedah macam kecing tak lawas tadi. Maka dia kena ambil wuduk setiap waktu. Ambil wuduk setiap waktu. Jadi makna masuk keluar pun dimaafkan. Sebab apa? Sebab dia tak dapat nak elak perkara tersebut. Okey? Assalamualaikum Ustaz. Wassalam. Berkenaan dengan rukun qauli, wajib ke kita lafaz sampai dengar bacaan ke telinga kita sendiri? Ya, wajib. Saya sebut dah tadi, kita baca telinga kita je, bukan telinga orang. Jadi kita menggerakkan bibir lidah kita dah memadai dah sebenarnya. Sebab dia rukun qauli, baca. Jangan baca hati tak panggil baca. Okey? Ustaz nak tanya, kalau kita terlupa yang kita rakaat pertama, lepas tu terus tahiyat awal, sah lagi ke? Sah. Kita terlupa, dimaafkan. Terlupa lagi pun tahiyat awal tu bukan wajib pun, dia sunat. Jadi kita terlupa masa rakaat pertama, kita tahiyat awal dah. Rakaat kedua tadi tahiyat lah pula. Sebab tadi terlupa, tak apalah. Ustaz, macam mana nak fokuskan diri dan hati semasa solat? Masa solatlah terlintas semua masalah dunia. Itu peranan syaitan. Syaitan alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan dalam jiwa-jiwa manusia. Sebab itu kalau boleh waktu nak solat ni, kita cuba lupakan seketika apa-apa perkara duniawi. Kita fokuskan pada solat. Dan juga kita baca Qul a'udzu birabbin nas dulu sebelum solat. Okey, mudah-mudahan insya-Allah kita dapat memfokuskan, dan fokus khusyuk ni insya-Allah dia dapat ditingkatkan dari semasa ke semasa. Assalamualaikum Ustaz. Wassalam. Saya nak bertanya, boleh Ustaz terangkan lebih spesifik mengenai pergerakan 3 kali bergerak berturut-turut dengan lebih jelas? Mungkin Ustaz boleh bagi contoh. Contohnya kita nak berjalan ke depan, nak menyatukan saf. Okey, saf tu ada seorang keluar, ada seorang satu kosong. Kita duduk belakang, kita gerak 1, 2, 3, 4, gerak turut-turut berjalan. Itu batal solat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i batal solat. Sebab apa? Sebab kita 3 kali turut-turut kita bergerak. Sebab itu para ulama kata kita gerak 2 kali ya. Langkah sekali satu kanan, langkah kiri. Tak, berhenti Ustaz. Sebab dia jangan turut-turut. 2 kali tak apalah. Sekali lagi, langkah sekali pula. Langkah sekali, langkah 2 kali. Masuk saf dah. Okey. Tapi langkah-langkah banyak kali itu batal salat. Sebab bergerak banyak kali. Begitu juga kalau kita nak gatal. Garu anggota kecil tak apa. Contoh gatal kat sini. Kita menggaru anggota kecil. Jari. Tak batal. Tapi kalau kita tu dia 5-6 kali kita duduk garu macam tu, batal salat. Itu melibatkan anggota besar. Okey? Itu contoh dia lah. Ustaz, boleh ke kalau yang rukun qauli itu kita gerak bibir je tak terdengar bacaan di telinga? Bila mana kita gerak di bibir tu maknanya kita baca lah tu. Telinga kita dengar tak dengar tu kadang kita tak perasan sangat. Tambah-tambah kadang-kadang telinga kita pun bukan tak korek lama kan. Juga tak boleh dengar. Jadi tak apa. Asalkan kita menggerakkan bibir kita, gerakkan lidah kita, maksud dia baca lah tu. Assalamualaikum Ustaz, kalau saya terlupa nak baca tahiyat awal tapi teringat sebelum berdiri tegak, boleh ke saya duduk balik dan baca tahiyat awal seperti biasa? Kalau kita sebelum bangun tak apa. Kalau kita dah bangun dah, lepas tahap rokok, tak boleh turun balik. Kalau turun balik, dia kira batal solat. Sebab apa? Sebab bila kita naik tu, kita naik ke rukun. Daripada rukun, tak boleh patah balik ke sunat, tak boleh. Tetapi kalau kita belum naik lagi, baru nak naik, baru nak naik sikit, baru belum lagi teringat, terus duduk, itu tak apa. Sebab belum sampai tahap rokok.
Tapi kalau kita naik dah lepas tahap rokok, maka tak boleh turun balik dah. Sebab dia tahiyat awal itu adalah sunat. Ustaz, kalau kita was-was berapa rakaat yang dah buat, bolehkah kita tambah rakaat? Kalau kita was-was, kita kena guna apa? Kita kena katakan kita was-was 3 ke 4, 3 ke 4. So yang yakin berapa? Yang yakin 3 lah. Yang keempat tu tak yakin. Maka kita tambah satu lagi. Memang kita kena tambah. Kalau kita tak yakin 3 ke 4, 3 ke 4, maka kita kena anggap 3. Jangan anggap 4. Jangan anggap 4, dah anggap 3. Sebab 3 tu yang yakin, yang 4 tu was-was, maka kita tambah satu rakaat lagi. Lepas tu sunat kepada kita untuk sujud sahwi. Okey. Ustaz, kalau kita terlajak baca tahiyat sampai dah nak habis masa tahiyat awal, sah tak solat kita? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita terlajak baca ya kan? Tak ada masalah. Okey je, sah. Ustaz, bolehkah kita berdoa ketika sujud? Dan kalau boleh berdoa, doa yang macam mana digalakkan? Memang Nabi SAW sebut sujud ni aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Sujud ni wahwa fi sujud. Sujud ni tempat yang manusia paling dekat dengan Allah. Fa'akthiru fi doa, maka perbanyakkanlah doa ketika sujud. Jadi kita nak doa apa pun kita boleh doa, tapi kalau kita nak lafazkan mesti doa dalam bahasa Arab, nak lafazkan. Tapi kalau hati tak apa, doa apa-apa. Jadi tempat itu tempat yang kita sunat berdoa. Tapi kalau solat jemaah taklah, solat jemaah ni kita kena ikut imam. Janganlah kita sujud lama-lama pula solat jemaah. Kalau kita solat seorang-seorang, tak apa kita sujud lama untuk berdoa. Boleh. Ustaz, kalau masa solat termuntah sedikit sebab perut dah full, batalkan solat kita? Kalau termuntah, keluar daripada perut kita full sangat, maka muntah tu kena baju kita, muntah itu najis. Bila muntah itu najis, solat kita batal. Kita kena keluar, kita kena basuh baju yang kena najis itu, baru masuk balik. Wuduk tak batal. Tapi najis itu membatalkan solat. Jadi kita kena basuh tempat kena najis itu. Okey? Baik. Ustaz, kalau mengalami sesemua yang teruk menyebabkan hingus mengalir keluar, adakah membatalkan solat? Dan kalau saya letakkan siap-siap lipatan tisu di tangan untuk lap hingus, boleh ke? Dia tak batal solat hingus ini. Kita sediakan tisu lah, sediakan handkerchief. Letak di situ. Ataupun kita letak. Tak apa, tak batal sebab itu keperluan. Nak mintik susah pula kan? Maka tidak batal, tak ada masalah. Ustaz, kalau solat berimam, kita sempat ikut rakaat pertama, tapi waktu itu imam tengah rokok. Jadi perlukah kita tambah satu rakaat? Kalau kita sempat rokok bersama imam, maka kita dapat rakaat tersebut. Man adraka rukuk ma'al imam, falau rakaat. Siapa yang sempat rokok bersama imam, kalau dia masbuk lah, maka dia dapat rakaat. Kalau dia tak sempat rokok, baru takbiratul ihram, baru nak rokok, imam dah i'tidal, maka rakaat tersebut dia tak dapat, nanti dia kena tambah satu lagi rakaat. Itu keadaan dia. Ustaz, memang tak sah kan solat seorang lelaki yang pakai rantai ketika solat. Solat ni sah, cuma perbuatan pakai rantai itu haram. Sebab solat ni pakai rantai tak membatalkan solat. Tak. Dia solat dia tetap sah bila kena rukun dengan syarat dia, tapi perbuatan dia berdosa, perbuatan dia haram sebab lelaki tak boleh memakai rantai ataupun anting-anting. Itu pakaian perempuan. Tapi solatnya sah kalau kena dengan rukun dan syarat. Apa status solat seorang yang tak baca bacaan dalam solat? Mengikut tajwid seperti tasbih dan zikir ketika rukuk, sujud, tahiyat dan sebagainya. Tapi baca surah Fatihah dibaca dengan betul. Dia yang baca ikut tajwid ni hanyalah bacaan Al-Quran sahaja. Adapun zikir tak apa, tak ikut tajwid. Yang penting baca dengan betul lah. Tajwid ni dengung tak dengung ni kan. Makhraj kena betul lah. Huruf kena betul. Sebut tu. Cuma dengung tak dengung tu tak ada masalah. Ustaz. Tapi biasa. Sama-sama. Sebelum sembang ni. Yang tidak. Ada nombor. Tolong mute tak? Apa tu? Ustaz, ada hingus dan tarik mata tu najis? Tidak najis. Hingus tidak najis. Ustaz, apa hukum tutup mata masa solat? Kalaulah tutup mata itu lebih meletakkan khusyuk, maka boleh, harus. Tetapi kalau banding tutup mata dengan buka mata, maka buka mata itu lebih baik daripada tutup mata. Tapi tutup mata pun kalau dia boleh khusyuk, maka tidak ada masalah pun. Baik, itulah soalan-soalan yang sampai kepada kita dalam
dalam ruangan chatting ni. Wallahu ta'ala alam. Silakan Tuan Moderator. Ada satu soalan lagi. Hukum pakai ikat rambut waktu solat. Bagi orang lelaki-lelaki mana boleh ikat rambut? Ikat rambut ni orang perempuannya. Nabi kata dalam hadis Ibn Abbas kata la'ana Rasulullah SAW al-mutashabbihin min rijal bin nisa wal mutashabbihin min nisa bin rijal. Rasulullah laknat orang lelaki yang meniru perwatakan perempuan dan Rasulullah laknat perempuan yang meniru perwatakan lelaki-lelaki. Jadi nak ikat rambut, nak pakai rantai, pakai gelang, ini semua orang perempuan. Lelaki-lelaki tak boleh. Kan? Jadi kalau lelaki-lelaki buat macam tu, berdosa dia. Bab solat tak apalah, bab solat tu solat sah kalau kena rukun syarat dia, tapi perbuatan itu perbuatan yang berdosa. Wallahu alam. Silakan Tuan Moderator. Alright, okay. Banyak rupanya soalan daripada para peserta. Jadi Alhamdulillah, tanpa kita sedari, kita telah bersiaran langsung selama 1 jam lebih. Sekarang ni hampir jam 11 malam. Maka berakhirlah pertemuan kita pada malam ini. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Madia, Dr. Muhammad Suki Osman selaku penceramah jemputan serta para hadirin atas kesudian meluangkan masa bagi menghadiri program Inspirasi Solat pada malam ini. Semoga semua mendapat kebaikan dan hikmah melaluinya. Dan jangan lupa juga temu janji kita pada siri yang kedua pada 19 November untuk Inspirasi Solat ini. Sebelum saya mengakhiri majlis, pada malam ini, para penonton diingatkan untuk mengimbas QR code yang akan ditayangkan selepas majlis ini berakhir. Sebentar saja lagi untuk mendapatkan merit majlis pada malam ini. Kata, saya mewakili pihak penganjur dan semua ahli jawatan kuasa ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan kekhilafan sepanjang saya mengendalikan program pada malam ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Semoga semua yang berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, stay at home dan stay safe. Jadi sekian, terima kasih. Jadi insya-Allah kita tutup dahulu majlis kita pada malam ini dengan suratul Nas dan tasbih kafarah. Jadi terima kasih kepada Ustaz dan terima kasih kepada semua yang hadir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.